لا غضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤون الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Haula wala quwwata illa billah. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Setengah riwayat mengatakan ini kalam ulama, bukan kalam hadis. Tak apalah, dia masuk dalam makna ayat juga, masuk dalam tadammun, dalam makna ayat. Firman Allah Ta'ala, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tidak kamu lihat, samalah makna dia. Tidakkah kamu lihat, tidakkah kamu merhatikan, tidakkah kamu mengenali siapakah diri kamu yang sebenarnya? Artinya barang siapa mengetahui akan nafsunya, mana diri dia, nasaya mengetahui akan Tuhannya. Yakni maknanya barang siapa mengetahui akan hatinya, nasaya mengetahui akan nafsunya. Siapa mengetahui akan hatinya, maka dia akan mengetahui akan nafsu dia. Mana pengenalan terhadap qalbi. Sebab latifah yang pertama kita tembak latifatul qalbi, supaya dia tu bersih. Tempat-tempat tu nafsu duduk, supaya dia bersihkan. Nah, saya mengetahui akan nafsu dia, ya. Dan barang siapa mengetahui akan nafsunya, nah saya mengetahui akan Tuhannya. Apa makna dia? Yakni, ditafsir lagi tuan. Yakni barang siapa mengetahui akan nafsu itu bersifat dengan apa-apa. Nafsu sini mana diri, ya. Nun fa sin. Kalau zikir la ilaha Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin. Nafasin. Ya, kita fathahkan akan fa tu, nafasin. Kalau kita taskinkan fa, nafsin lain mana? Nafasin tu mana nafas yang keluar naik, sah keluar naik itu. Ya, itu dia panggil nafas. Adapun kalau kita matikan ejaan fa tu, nafsin ada makna lain, makna diri. Ya, nafas makna yang turun naik. Adapun nafsin makna diri kita, nafsu atau diri kita. Tu. Di sini bukan nafasin, ya nafsin. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa kenal akan diri dia, dia kenal akan Tuhannya. Kenal macam mana? Ya, kenal dikenal oleh sufi bukan kenal bil ta'aqqul. Dia kenal bil zawq wal wijdan. Zawq, ya. Kita kenal kita dhaif. Mengenal kedhaifan kita itu ada mengetahui atau merasai. Itu soalan dia. Kita tahu kita ni dhaif, tahu kita dhaif tu tahu dhaif ke ataupun rasa dhaif. Kalau sekadar tahu dhaif, orang ramai tahu dhaif. Ya, khuliqal insanu dhaifah. Dijadikan manusia dalam keadaan dhaif. Dia nak merasai. Dia zauki. Dan bila dia rasa zauki dhaif dia, bila dia zauk akan qawi, dia Allah Ta'ala yang bersifat dengan kuasa.
Bila kenal sungguh ilmu Allah Ta'ala, baru dia kenal siapa ilmu dia apa. Dikenal akan awsaf sifat Tuhan dengan zauq rasa, maka dia akan kenal siapa diri dia. Ya, terbuka hijab dikenal. Jadi nak buka tu apa? Kena bersih. Bersih tu kena tembak dengan zikrullah. Itu pentingnya perjalanan suluk. Tuan-tuan ni. Ni ada lebay kata apa nak suluk-suluk pula. Lepas suluk kau tepuk amai-amai. Itu lebay katun ni gitu. Kalau konsep kau kata lepas suluk lepas tu tepuk amai-amai, lepas tu kau semayang, kau leka sikit tak payahlah semayang. Ingat senang ke nak membina rohani tu. Satu hari jadi ke? Ada wali puluh tahun pun ada. Ada 6 tahun. Ada yang sekejap pun ada. Ini percakapan ikut nafsu ni wayang. Ya, ustaz-ustaz nafsu ustaz panggil. Dia mengajar pun ada nafsu pun dan macam-macam. Suluk-suluk ni siapa buat? Suluk-suluk ni arif billah, bukan bapak kau buat. Arif billah buat. Ijtihad sufiyah. Dan melalui jalan ini ditajalikan makrifat. Kau siapa? Ya, kau nak bercakap nak pergi-pergi orang buat suluk. Syekh Abdul Qadir Jalani perompak tu dia tangkap tangan tu dia bai'ah tuan. Satu cara. Ada golongan arif billah dia nak bai'ah di syarat. Kau habis ngaji kita ikam ni, baru kau boleh bai'ah. Satu cara. Ya. Dalam fiqh ada ikhtilaf, dalam sufi pun ada ikhtilaf. Dalam usuluddin pun ada ikhtilaf. Dia panggil ikhtilaf suthiyah. Bukan ikhtilaf usul. Tu kena faham situ. Ya, ada uslub ulama dia bawa sini. Ya, Syekh Abdul Qadir Jalani perompak tu. Ya, dia tangkap tangan perompak, dia talqin dengan tu kan. Tak ada nak tunggu kau pergi belajar dulu ke tak. Bila ditalqinkan, orang tu akan rasa kesedaran, dia carilah ilmu lepas tu. Ya, sama je pusingan dia. Ya. Para arif billah punya ijtihad bukan jalan-jalan. Ya, yang cakap gitu-gitu kadang-kadang hasad dengki. Ya. Perut kotor mungkin. Ya, perut kotor. Allah. Ada tafsir, 3 kali tafsir. Yakni itu. Mana mendaki musannif, iaitulah barang siapa mengetahui akan nafsunya bersifat dengan apa-apa. Mana diri dia tu bersifat dengan apa-apa, fakir. Dan saya mengetahui akan Tuhan yang bersifat dengan kaya. Dia dua lapis tuan ni. Kalau lapis syariat, ya, dia sebagai orang yang mu'taqid. Dia berpegang. Berdasarkan nas Quran, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyun. Wahai manusia, kamu fakir kepada Allah dan Allah Ta'ala tu ghaniyun, maha kaya. Lapisan pertama berdasar ini ayat, wajib kita beriktikad dan berpegang. Allah Ta'ala bersifat dengan maha kaya. Kita ni fakir miskin. Berpegang, tu akidah. Sebab pendedahan dari zahir Al-Quran. Peringkat yang kedua, bukan sekadar ditahu, tapi dia merasai. Terasa kefakiran kita itu bila terbuka, maknanya merasakan, buka hijab, merasakan kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Ya. Sebab dia kata dalam sifat tawaduk dia kan, at-tawaduk al-haqiqiyyu ma kana nasyi'an min syuhudil azamah. Situ dia. Orang yang duduk mengenal diri betul mesti duduk taraf musyahadah, syuhud ke Tuhan. Faham syuhud ya? Menirik dengan batin hati dia yang telah bersih, baru dia terasa siapa diri dia sebenarnya, siapa Allah Ta'ala. Maka dia mengenal dengan zauki lain, dengan mengenal segala i'tiqadi. Ada kena faham dua lapis ada itu. Ya, mengenal diri itu dia ada dua lapis. Dan saya mengetahui ia akan Tuhan yang bersifat dengan kaya. Bila dia tahu dia fakir, dia jahil, dia maknanya apa? Bersifat ringkasih dengan segala kekurangan. Maka dia tahulah Tuhan tu maha, ya, kaya, maha kuasa dan bersifat dengan segala kesempurnaan ringkas dia. Sebab selagi kita tak duduk dalam makamil musyahadah, syuhud akan Ta'ala, kita punya keimanan ni tuan, dia bergoyang lagi. Ya. Kita punya apa? Pembawakan dalam menuju ke arah pembersihan tu dia boleh berapa mantap. Kita belajar kan kita tasawuf, banyak kita tasawuf banyak. Ya. Kelik kita tahu sana, ngaji tasawuf sini, ngaji tasawuf. Ada cukup dengan mengaji. Kita menimba ilmu ni sekarang nak mengetahui apa hukum, wajib kita kena tahu. Lepas kena tahu, kita
Proses. Kena proses. Ya. Dan belajar wajib mengenal sifat mahmudah, sifat mazmumah. Itu diwajibkan akan kita. Ya, sebab apa? Kita tak boleh menyuci melainkan kita kenal. Peringkat awal dia kena kenal dulu. Macam kita nak basuh kain baju, kita kena tengok dulu kat mana kotor dia. Yang kita pakai sental, rupa sental tempat bersih, tempat kotor tak sental. Ya, mana kita kena mark tahu dulu, sini kotor baru kita sental. Mengetahui, kemudian baru buat kerja. Kalau sekadar tahu saja tak buat tak sental, tak selesai. Kalau tak tahu terus, lagilah tak sental, dia tak tahu. Jadi mengetahui, kita kena tahu apa dia sifat mazmumah. Tujuan dia apa tu? Bukan tahu. Bukan sekadar nak tahu, bukan sekadar nak baca bahaya. Sifat mazmumah ni bahaya-bahaya dia. Sifat mahmudah ni kelebihan-kelebihan dia. Bukan sekadar tu. Dia kena pergi jauh daripada tu untuk duduk. Untuk buang sifat tu dan pakai. Soalannya macam mana kita nak pakai sifat tu? Kalau sekadar ustaz nak berceramah, boleh ceramah kan? Ya. Ustaz nak ceramah, cukup nak ceramah, dia boleh ceramah sifat mungkin buah, kitab macam-macam boleh buka. Ya. Jadi masalah kita sampai ke tidak benda tu. Persoalan macam mana kita nak duduk benda tu. Itu persoalan dia. Sebab tu ulama buat jalan suluk. Tengok cara dia. Satu contoh. Kita tahu sebab kita nak bersih. Dalil bersih wajib mana tu ayat Quran. Wazaru zahiral ismi wa batinah. Wazaru bermakna watruku. Wajib kamu kena tanggalkan, cucikan, bersihkan zahir dan batin. Itu yang pertama. Itu hukum. Hukum makna menyucikan batin hati kita adalah wajib. Persoalan untuk menyucikan mesti dikenal. Dia kenal itulah kita kena belajar. Tapi kalau sekadar kenal aja, tak buat, tak cuci, tak edit. Dan nak cuci pula, kalau tak kenal, tak edit juga. Dua-dua kena ada. Dia kena mark dulu, kat mana dia sifat mazmumah ni. Apa takrif dia? Di mana pengenalan dia? Yang macam mana cara dia masuk? Macam mana cara nak keluar? Kena pada tu kena buat tindakan. Contoh, sifat yang paling bahaya, bawah kufur. Apa dia? At-takabbur, al-kibriya. Ya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba, ia enggan iblis dari sujud. Kemudian wastakbara, rasa besar diri. Sifat takabur sifat yang paling-paling bahaya. Jadi duduk bawah kufur. Iblis jadi kufur dengan sebab takabur. Ya, dia mengulakan ucapan ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam, sebab tu aku tak nak sujud. Dia engkar. Dia tolak perintah sebab dia merasakan diri dia besar. Aba dengan wastakbara. Lalu dia mengatakan ana khairun min, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku jadi tanah, ada api, Adam di tanah. Timbul sifat tu. Persoalan dia nak mematikan sifat takabur yang menjadi hijab besar kita dengan Tuhan dan nak pakai lawan dia. Apa lawan dia? Tawadhu', merendahkan diri. Ini sifat yang dipuji oleh Ta'ala. Ya, dan diangkat dalam hadis, man tawadda'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa yang takabur, Tuhan jatuhkan dia. Siapa yang tawadhu', Tuhan angkat martabat dia. Persoalannya macam mana nak dapat sifat tawadhu'? Kita mengajarlah buka kitab tu. Kitab ni kita buka. Ya, sifat tawadhu', dia kena sifat tawadhu', tuan-tuan. Allah sayang, Nabi sayang, gini-gini. Macam mana nak dapat? Ya, macam mana nak dapat dia? Kita nak nyahkan sifat takabur, nak pakai sifat tawadhu'. Sebab Ibn Ajibah mengatakan at-tawadhu' al-haqiqiyyu ma kana nasyi'an min syuhud. Min syuhudil azamah. Bahawasanya sifat tawadhu' yang sebenar-benarnya nasyi'an, dia terbit, dia jadi daripada apa? Min syuhudil azamah. Daripada batin hati yang musyahadah akan kebesaran Tuhan. Bukan tahu, bukan etikad, musyahadah, syuhud. Dan benda ni syuhud ada dalam mana? Ada setengah daripada jalan suluk. Ya. Dia syuhud akan Allah Ta'ala, dipandang dengan kerohanian batin yang kuat hati dia kepada Allah Ta'ala. Murakabah dan musyahadah dia akan Allah Ta'ala. Itu. Jadi benda ni nak buang macam mana? Kena tembak. Kita nak nampak kita kecil, kita kena pandang yang besar. Kalau kita tak terpandang benda besar, kita rasa kita besar. Betul? Kita akan rasa bukit tu cukup tinggi sebab tak ada benda lain.
Tapi kalau bawa gunung sebelah dia besar, tenggelam dia terus. Hilangnya pandangan pada bukit yang tinggi apabila kita alihkan memandang pandangan kepada gunung yang lebih tinggi, lebih besar. Baru dia hilang. Lagi kita tak pandang, dia tak akan hilang. Sekarang proses dia nak memandang kebesaran azamat Tuhan, di mana terbit dia? Bil asma' wal awsaf. Pada nama-nama Tuhan asma' dan juga pada sifat-sifat ta'ala. Itu yang kita ketuk nama dia. Maka sifat dan asma' dia sekali dengan apa? Tak berkaitan dengan zat. Tiap-tiap zat bersifat dan tiap-tiap sifat duduk di zat. Dan bila dia bersifat, contoh al-qudrah. Qudrah adalah sifat. Ya, dia tak percaya tangan dengan zat ta'ala. Bila zat bersifat dengan kudrat, maka dipanggil apa? Qadirun. Itu isim. Timbul asma. Isim. Isim mana nama. Mana qadirun apa mana qadir? Dalam keadaan nahu. Qadir isim fa'il. Maknanya zatun muttasif bil qudrah. Zat yang bersifat dengan kudrat dipanggil qadirun, yang berkuasa. Disumber daripada mana? Daripada zat yang bernama Allah. Disebut Allah, mana itu nama yang menunjuk pada zat yang bersifat dengan segala kamalan. Sebut Allah dimasuk habis. Sifat pun masuk, asma' pun masuk. Faham? Cuba kata titik dia. Allah. Tembak. Kita tembak dengan Allah, kita kena faham bahawa zat Allah yang bersifat dengan segala kesempurnaan, yang mempunyai segala asma' yang mana azimah, yang besar. Jadi kita tembak, pum. Kita rasa kebesaran Tuhan, terbuka pintu hati kebesaran Tuhan, ketika itu baru dah kita boleh down, baru tunduk. Tu jalan dia, baru tunduk. Kita ternampak, dibukakan cara musyabat dalam surut dipanggil ilmu mukasyafah. Bukan ilmu mudarasah, ilmu mukasyafah. Terbuka mana? Hati yang tak pernah terbuka rasa kebesaran, dibuka rasa. Tengok Allah, terasa kebesaran Tuhan. Terasa situ baru dibuka satu selapis. Itu dia. Sebab dia kalau tak masuk, dia jangan cerita. Kan? Dia tak masuk, dia jangan cerita. Cara dia dapat, pecahan daripada mukasyafah, di mana dia dapat? Itu dalam suluk sangat hebat kalau dia orang faham. Beri tak orang faham, dia nak komen orang. Jangan bercakap benda yang kita tak faham. Nanti kita jadi bahan ketawa orang. Nanti orang ketawa kita marah orang. Kan? Jangan cakap benda yang kita faham. Ya. Sebab ustaz dia nak bahas kita gini. Tunggu tanya kita ni awak belajar. Tak. Awak nak belajar, nak cerita apa? Bermakna awak tak faham, tak mengaji, awak nak cerita macam mana? Itu maksud dia gitu. Ya. Panjang kupasan dan rantaian antara makrifat yang khasah ni dengan perjalanan kerohanian dengan mukasyafah. Jaga tu panjang pembahasan jalan itu. Sebab tu ulama main benda ni bukan sembarang. Ya. Yang ni barang siapa mengetahui akan nafsu itu bersifat dengan apa-apa. Dia tahu ya. Nah, saya mengetahui akan Tuhannya yang bersifat dengan kaya. Ya, tahu sini dengan mana terbuka. Di mukasyafahkan Allah Ta'ala terasa kehebatan Allah Ta'ala, kekayaan Tuhan, kebesaran, keagungan. Apa makna kaya? Kaya di sini dengan makna tidak berhajat pada yang lain. Bukan kaya segera kita faham. Banyak wang ringgit, banyak harta, ya, banyak sebut nama banyak, bukan. Kalau banyak masih berhajat, itu bukan kaya. Kaya sebenar dia tidak berhajat. Ya, makna terkaya terlepas dari yang lain. Bila kita pandang pada zat Allah Ta'ala yang dia terlepas, wujud dia tak berhajat orang, ya, sifat dia tak berhajat, ada dia tak berhajat pada orang, sebab dia sedia kala. Dan dia tidak pernah bertemu dengan tiada, sebab dia baqi, bersifat dengan baqa, dan bersifat dengan segala kesempurnaan dekat dia. Dia tak perlu zat yang ni yang betul-betul menjawat jawatan ketuhanan. Ada pun yang lain kaya, tapi dia berhajat kan. Ya, duduk lama sikit kan dah dahaga nak minum. Dan nak tu nak ni, nak tu berhajat, itu bukan Tuhan. Itu bersifat dengan lemah, masih berhajat. Ya, sifat zat yang tidak berhajat, itulah sebenarnya Tuhan. Siapa tak ada melainkan Allah Ta'ala. Maka zat ni kita tembak dengan sikit, kita faham, terasa tuan-tuan, apa rasa dia rasa lah. Ya, sebab benda dia rasa kan, manzak zat wan lam yazuk lam yad, siapa rasa dia rasa. Dan barang siapa mengetahui, sebab ilmu kalau tak merasa tuan-tuan,
Dia panggil riwayat. Ilmu riwayat. Dia riwayat lah, apa dia baca dalam kitab, dia riwayat bombang cerita kan. Habis-habis mudah tak ada orang ni berlembung, berlebam, itu dia kerja. Ya. Jadi maknanya ilmu riwayat, ilmu merasai, mukasyafah terbuka. Mengetahui akan nafsu diri yang bersifat dengan hina. Bila dia terpandang hina Tuhan, bila batin hati dia terasa akan kemuliaan Tuhan yang maha dahsyat, terbuka benda tu. Dengan apa dia lalu? Dengan tembakan zikrullah. Dia tembak dengan fahamlah. Ya, kita faham, kita tembak, faham, terasa betul, nampak kecil kita ni tuan, bau kerdil. Bila kerdil situlah akan dilimpahkan dengan limpahan yang begitu banyak. Limpahan Tuhan. Tahakkuk bi faqrika yamudduka bi ginaih, tahakkuk bi zullika yamudduka bi izzih. Kamu tahqiq makrifat memandang akan hina kamu akan dibantu oleh Tuhan yang maha mulia. Lawan hina mulia. Kamu tahqiq pandang fakir kamu akan dibantu oleh Tuhan yang lawan fakir apa? Dia lawan dua tu. Sifat yang wajib bagi Allah, mustahil bagi kita. Sifat yang mustahil bagi kita, wajib bagi Allah. Ya, apa yang mustahil bagi kita? Segala kesempurnaan. Bagi Tuhan kesempurnaan adalah wajib. Sifat yang mustahil bagi Allah tu wajib bagi kita. Apa mustahil bagi Allah? Segala kekurangan. Maka itu sifat wajib bagi kita. Artinya kita nak pandang. Ya, pandang bila dapat terang, bila cermin hati dia terang. Ya, kita pandang gambar dan cermin terang bila sebab dia bersih. Sebab dia bersih kita lap dengan zikrullah. Ya, itu sebab satu ulama besar dia nama kitab dia Jalla'ul Qulub bizikrillah. Jalla'ul Qulub memancarnya cahaya hati dengan zikrullah. Sebab zikir ada nur. Ya, dalam hadis Mukhtarul Ahadits Rasulullah menyatakan, alaika bitaqwallah fa innahu jima'u kullil khair, wa alaika bizikrillah wa tilawati kitabih fa innahu nurun lak. Lazimlah kamu dengan bertakwa, sebab takwa ini menghimpunkan segala kebajikan dunia akhirat, ada dalam takwa. Dan lazim kamu dengan zikir dan baca Quran, sebab dia ni ada nur, fa innahu nurun lak, bahawa dia ada nur bagi kamu. Sebab kita tembak zikir, hati dari lalai dia rasa, hati rasa marah dia rasa gajin. Itu semua anwar nur mencempakkan. Ya, terbuka, terasa kehebatan Tuhan. Ya. Benda ni akan menutup kelalaian kita dan menutup akan samar-samar cermin hati kita untuk lebih terang memandang azamah dan kebesaran Allah Ta'ala. Sebab peringkat ujung dia tak nampak melainkan dia saja. Dia pergi makamil fana. Macam mana dapat makamil fana? Bila dia dapat kasih sayang Allah Ta'ala. Dia dapat kasih sayang Tuhan, Tuhan akan hadiahkan dia. Dan macam mana dapat kasih Tuhan? Dia kena buat betul-betul apa yang Tuhan buat. Ya, dia banyak zikir sampai Allah Ta'ala kasih. Ya. Dia Tuhan kasih dia tuan-tuan, jagalah Tuhan akan beri. Ya. Ya, itulah dalam hadis qudsi kan, la yazal 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Sentiasalah hamba-Ku mengerjakan selepas yang wajib akan yang sunat an-nawafil. Syekh Syafi'i menafsirkan nawafil ay amarut tariqah allati tattasilu sanadhi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Syafi'i wali besar ulama Mekah. Kau lebay-lebay ni tak tahu dah dia kata dia pandai. Setengah daripada makna nawafil. Bukan tu saja makna nawafil, setengah. Mana banyak lagi nama nawafil, amalan sunat pun masuk juga. Tapi setengah daripada dia ialah al-amalun. Ya, mana amal-amal yang mana allati tattasilu sanadu ila Nabi. Yang sanad disampaikan kepada Rasulullah SAW. Dan benda itu telah dilalui. Ya, dia panggil nawafil. Bila dia buat benda ni sampai hatta uhibbah, ke puncak dia. Sehingga aku kasih akan dia. Bila antara kasih dia, tunggu dibuka. Fa iza ahbabtu, apabila aku kasih akan dia, kuntu sam'ah, adalah aku pendengarannya. Dia mendengar dengan aku. Itu rahsia Tuhan buka. Yang lebah-lebah ni cakap, dia bercakap dia dikasih Tuhan nak. Dia melihat dikasih Tuhan nak. Bukan tahu bukan etikat. Etikat kita dah ada. Rasa, zab, azwak. Rasa ni bila dapat, bila dibuang rasa dengan makhluk. Nak buang rasa dengan makhluk apa? Tembaklah Tuhan. Cuci. Zikrullah tembak. Pum, pum, pum. Baru dia nampak. Pum, terbuka. Baru dia dapat kesendirian, kelazatan dengan Tuhan. Dia Tuhan kasih, Tuhan buka, dia dapatlah benda tu. Ya, apa makna
kuntus amahu alladhi yasma'u bi. Ini isyaratun ila maqamil fana. Isyarat pada makam fana. Apa makna makam fana? Ru'yatullah bila khalqin. Batin hati dia itu memandang kepada Allah, makna syuhud. Itu makna musyahadah. Batin hati, bukan mata luar. Mata luar dipanggil nazar, lihat. Yang dalam ni basariah ni disyuhud. Yang dia memandang akan kebesaran dan keajiban, kebesaran antara yang maha dahsyat, hilang yang lain. Ada situlah kelazatan yang tak boleh nak cerita. Sangat hebat. Ya. Jasad dia dengan makhluk, hati dia dengan Allah. Atau pakaian dia. Bila dapat, tembaklah banyak. Ya, tembak banyak. Kalau dia tak masuk suluk, tuan-tuan, suruh dia tembak 1,000, suruh dia zikir 10,000 boleh dapat. Ada seorang sahabat, dia nak masuk suluk. Kita kata, tuan-tuan dan zikir berapa, tuan zikir 1 hari dalam suluk, habis kurang 70,000. Dia dengar, sehari 3,000 dapat tidak, tuan? Tak apalah, masuk, tahulah. Bila dia masuk suluk, dia tahu adab-adab dia, cara-cara dia semua ada tu. 1 hari dia zikir, tertanya berapa sekarang dapat zikir? 100,000, tuan. Dulu dia kata 70, dia rasa banyak. Dia masuk dalam, dia tahulah. Yang tak tahu luar, jangan cerita. Kau tak tahu adab suluk, kau tak tahu cara kafiat dia, jangan cerita. Walaupun kau lebay, walaupun kau mengajar, walaupun kau cik ikan pun. Lepas tu nak sorak orang suluk pula. Kau tak masuk, jangan cerita, kan? Masuk kau tahu. Daripada 3,000 dia rasa penat. Dia duduk dalam suluk, 1 hari semalam 100,000 dia boleh zikir. Dia pun terpanjat, Masya Allah. Dia rasa sedap. Sebab kita ada cara dia. Bila orang masuk suluk, dia macam nak kerja kan? Orang nak kerja. Masuk suluk, dia makan dia semua siap. Semua dia siap. Sehingga dia makan pun adab dia. Dia makan pun dia tak boleh basuh pinggan. Dia makan, dia tinggal dia. Khalifah yang dah atas tu kena khidmat dekat dia. Khalifah pula dia ajar tawaduk. Dia kena khidmat dengan orang baru. Jadi yang orang baru ni kan tukang zikir, dia kerja dia zikir. Mana tak dapat 100,000. Ya. Buat semayang, masuk ke lampu, tembak pun. Berhenti semayang, pun tembak lagi. Kan? Sekali tembak 20,000, 30,000, 40,000. Sekejap lagi. Dia dapat, dapat. Kena tahu cara dia lah. Lepas tu, kehasilan dia pun nampak terbuka ni. Dia rasa lah. Kan? Macam-macam kan. Nanti ada cerita rahsia macam-macam pembukaan muka syafat terbuka. Macam-macam. Ya. Jadi pasal qalbi, tembak pum, bersih, naik latifatul roh, naik lepas tu sir, 7 lataif selesai. Ya. Dia masuk zikir nafi isbat, wukuf qalbi. Dia masuk makam murakabah, kan? Dan seterusnya. Itu dalam kitab kita. Ya, kita kata salik. Bila suluk duduk latifah rabbaniyah, apa dia latifah? Dan suluk tersebut latifahnya dia. Ya, itulah dia. Kita kan apa ada dengar-dengar bisik orang usik-usik. Suluk. Betul kita buat amal baik. Siapa tu buat amal baik? Macam-macam. Usah tak sentuh lah benda tu. Dan barang siapa mengetahui akan nafsunya bersifat dengan hina, dan saya mengetahui ia akan Tuhannya bersifat dengan mulia. Persoalan ni macam mana kita nak rasakan hina kita? Cakap boleh, nak rasa. Terasa betul kita ni hina dengan Tuhan. Tuan boleh cakap, benda rasa. Bila nak rasa hina, mesti rasa kemuliaan Tuhan. Rangkaian merasa kemuliaan Tuhan mesti tembak dengan lafaz-lafaz asma' dia dan sifat dia yang menonjolkan kemuliaan dia. Baru kita nampak. Dalam suluk tuan-tuan ada kelebihan bi'ah suasana. Mata tak tengok maksiat, terdengar telinga tak dengar maksiat, kan? Dia polon dia zikir. 3 hari sekali baca warid, baru nampak pun terbuka. Kita kat rumah buat tarik 1,000, lepas tu tengok kita keling habis. Kat rumah dia tarik 1,000, 2,000, lepas tu tengok kita keling habis kan. Cair zikir dia tak ada. Tu buat lagi sikit-sikit lagi lah. Tengok cerita Korea pula, kan? Habis cair. Tentulah. Sana tak ada. 10 hari dia ada. Paling tidak 3 hari. Kan? Kuci tak ada pandang apa, tak ada kotor sebat. Pum. Mana tak berkilat? Kan? Kita buat produk syarat ketat. Mahal tak harga dia? Mahal lah tuan-tuan. Kalau buat lebih kurang balut-balut gitu murah. Tapi jalan boleh jual. Ni produk duduk dalam apa tuan? Dalam kaca. Siap ada jaga. Nak buat ni mahal. Memang dia punya kualiti tinggi. Ya, dia punya pencapaian hebat. Harga dia pun mahal. Tentu je lah. Ya. Biqadri ma ta'anna tanalu ma tatamanna. Dengan kadar mana kamu sungguh, kadar tu Tuhan beri. Tu je. Rezeki kita tak kuat, main-main kita dapat macam tu je lah. Orang modal 20,000. Takkan nak untung 1 juta.
Ya. Orang untuk juta tak ada modal dia apa? Berapa juta modal dia. Mana modal lebih, untung lebih lah. Itulah yang ada. Dan barang siapa mengetahui akan nafsunya itu bersifat dengan dhaif, dan saya mengetahui akan Tuhannya bersifat dengan kuat. Ya. Mengetahui sini bukan makna apa dan bukan makna tahu. Mengetahui sini dengan makna syuhud. Ya, di murakabah akan disyuhudkan akan kedhaifan diri dia tadi. Bahawa ketika itu dia terjadi. Bila dapat syuhud itu nampak, bila dia asakkan dengan asma atau ausaf nama Tuhan, yang semua itu menunjukkan kebesaran, kekuatan, kebesaran, keagungan. Sah-sah kita tembak. Oh, terasa je kebesaran Tuhan, hilang makhluk. Ya, dah besar datang, mana yang kecil nampak. Kita tengah baca kitab, kan? Tiba-tiba tok guru kita datang. Assalamualaikum. Boleh baca kitab tak? Boleh dah, wallah alam. Tadi dia hurai bukan main. Bila bos datang terus tutup. Ya. Satu tempat tu tuan guru mengajar tafsir Nasafi. Ya. Dia tengah-tengah mengajar perang-perang. Kita Arab sedap bahas kan. Tiba-tiba dengar satu suara. Assalamualaikum. Dia pun kata, Waalaikumsalam. Masya Allah. Wallahu alam. Apa tuan guru? Oh, tu guru orang Melaka kan. Orang Melaka jauh dia tak kenal. Muallim Ali Abdul Wahid. Dan tu wali besar kan. Yang kampung tak kenal. Ya. Dia setengah daripada, dia katakan wali yang mutasarrif. Wali mutasarrif apa? Dia boleh lepas walaupun dia dah mati. Atau izinkan. Ya. Dia dah mati pun boleh berjumpa dengan rohani. Dan taraf-taraf awliya-awliya yang memimpin masyayikh-masyayikh semua taraf dia wali yang mutasarrif. Ya, Sidi Muhammad Danrawi kata, akulah gurumu ketika aku hidup dan mati. Apa makna dia? Mana dia? Dia didik. Satu orang wali besar dia kata, baca kitab tu, anak murid tak habis, besok kau bawa kitab kat kubur aku, kau buka. Aku baca kau dengar. Tapi orang lain tak dengar lah. Orang yang dengar apa tu kampung lah datang. Itu setengah daripada karamatul awliya. Benda ni biasa kan. Dia orang tak faham macam mana. Kan? Dan para siapa mengetahui akan nafsunya bersifat dengan dhaif, ya, nasaya mengetahui akan Tuhannya bersifat dengan kuwah. Dan para siapa mengetahui akan nafsunya bersifat dengan lemah, nasaya mengetahui akan Tuhannya bersifat dengan kuat, dengan kuasa. Benda ni nak dipandang. Siapa yang memandang? Mata hati. Mata hati kena jernih, kena bersih. Sebab tu peringkat awal dia kena banyak sembahyang taubat, banyak taubat. Awalul maqamat at-taubah. Awal maqam taubat. Ya, dan ibadat liman lam yatub, tidak ada ibadat bila seorang tak bertaubat. Padahal suluk itu memang kerja besar. Zikir sangkut dia pergi mandi taubat. Sembahyang taubat 100 rakaat kadang kena juga. Kadang 50 rakaat. Tengoklah. Kadang 30 rakaat, 10 rakaat, ikut masing-masing pandangan mursyid tengok. Lepas dia sembahyang taubat dengan subuh, ambil laju untuk ditarik berdesu. Itulah. Hijab. Ya, lalai kita tu hijab. Ada setengah tempat pula cerita ada orang tuan-tuan dia datang nak zikir, tak boleh zikir daripada dia. Sebab apa? Dalam tak bersih. Ada penyakit riak besar, diri macam-macam. Tak boleh tepi zikir. Dan orang ajar dia suruh takut dah, kalau aku zikir tak jalan dia tu. Dan macam tu pula, orang cerita maksud lain, orang suruh kita berhati-hati, bersihkan diri. Dia takut pula tuan-tuan. Ni sepul macam orang cerita Mekah. Kan? Bukan macam main-main tau. Kau buat tak kena besok. Macam tu aku tak nak pergi Mekah. Boleh macam tu? Mana boleh. Maksudnya, bersihkan lahir hati kita tu maksudnya. Kan? Ada kan dia pergi Mekah kadang tak boleh buat ibadat pada dia pergi tak taubat betul dia buat kepala dia tuan tak terima dia tiba je bumi Mekah pam sakit hantar hospital sampai habis buat haji baru sihat balik tak boleh buat haji dia pergi sana masuk hospital bukan pergi tawaf tuan hantar dia kat sana tu ada lah kes kita pula dengar macam tu takut nak pergi Mekah ayah pergi boleh macam tu kena pergi. Maknanya bersihkanlah hati kita maksudnya. Rajin cuci, istighfar banyak tu dia ubat dia. Allah. Tak Rasulullah dah pergi lesen besar kan? Rasulullah pergi lesen besar at-taib minaz-zam kama la zambala. Siapa boleh buat hukum ni? At-taib orang yang benar-benar bertobat daripada dosa dia kama la zambala. Seorang orang tak ada bersih lagi dah, bersih. Kayauma walad ummu, macam dia beranak dia pun ibu dia bersih. Itu Rasulullah ucapan. Siapa banyak ucap itu? Kalau Rasulullah tak ucap ini, kita banyak ucap. Ini itu hukum daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. At-taib orang yang benar-benar taubat tapi dengan cukup syarat dia lah.
Nadam, penyesalan dia, al-iqrar tinggal betul, al-azmu tak nak buat lagi, kalau berkaitan dengan istihlal ta'ala semua, ya. Tu sungguh-sungguh sampai mengalir air mata penyesal tu, bersih. Bila bersih tu dah ringan, ya, dah ringan, tak digayun maksiat dah habis, ringan, nak berjalan bersenang. Nak berjalan dosa tak selesai, dosa tak selesai, itu berat. Nak buat tapi berat, sebab apa? Ma'asi. Sebab dia kata inna thiqala dzunub tamna'u ila masyi ila ta'atillah. Kata Imam Ghazali bahawasanya berat dosa tadi itu menyekat kamu daripada berjalan pantas menuju ke hadrat ta'ala. Jadi kenapa nak ringankan kerat ada? Pisau pun nak pakai taubat, istighfar, taubat. Itulah dua, tak ada benda lain lah, itu paling besar. Istighfar banyak, taubat banyak. Kalau tuan-tuan nak jaga malam mudah, sebelum tidur kan istighfar, perempuan 70 kali ke, betul-betul menangis. Niat pun nak pukul, ringan dia kan bangun tu. Ya, ringan dia. Kita dah cuci dah bersih kan, kita ringan cepat, mudah dia bangun. Ini belum tidur menyarap depan TV. Kita Israel pun kau tengok. Mana tak berkarat perut, lepas tu nak bangun malam. Saya bangun pukul 6 nasib baik, kalau tidak pun lajak pukul 7 kan. Dah macam-macam dah kepala masuk, mana masuk, cuci dah bersih, pun senang. Itu kaedah dia kan. Sebab orang dah lazat dengan Tuhan dengan sendiri, TV pun tak nak tengok. Ya. Dia tak kata haram, tak kata apa, tapi tak ada selera. Sebab dia dah dapat selera dia dengan Allah Ta'ala. Ya, aku zikir lagi sedap. Kan? Tuan-tuan boleh contoh, satu orang jadi wali besar dengan sebab dia tengok TV. Ada? Saya semenjak tengok TV 15 tahun, makam saya naik dah. Iman saya memancar. Ada? Golap lagi ada. Ya, saya dekat dengan Tuhan, saya tengok TV lah kan. Sebab saya tengok TV, Masya Allah, banyak hijab terbuka lah kan? Alam malakut masuk, alam jabarut, tajalli. Kalau ada lah, kita nak numpang ke kan? Bukan tajalli, tajallut terlokup lagi ada. Lagi dia tengok lagi terlokup. Ya, lagi bengkok iman, lagi malap, hijab lagi tebal kan? Dan barang siapa mengetahui akan nafsu, bersifat yang lemah, tahu diri kita daif, lemah, kan? Bangun tidur tuan tarikkan mulut sengit, kaki dah tak boleh angkat macam. Ada seorang kawan saya jendera, ya, ada seorang tu kenal. Dia punya cakap, dia dah kenal kan, orang kerja dia semua cenyar je kan. Dia dah pencin pun orang kampung dia buat macam sojar. Aku kan sojar kata. Dia dah biasa tu. Ya. Dia kata, Masya Allah, kena batu karang dalam undi kencing. Dia berpusing je, habis taiko dia kata. Apa tahu? Pusing ni, Allah, bergulung bisa tak? Tu baru batu karang pusing. Ya, baru batu karang pusing je. Handal-handal kita kalau tulang satu tercekik kat sini macam tuan. Tulang ikan apa? Ikan parang je. Bukan tulang ikan, bukan tulang ayam. Tulang ayam mampus tu. Taiko kau kena sangkut sini terbeliak macam tuan. Mana handal kita tuan? Seorang daripada Sultan yang masyhur, ya, Khalifah Harun Ar-Rasyid. Dia pergi mengembara di belantara, tiba-tiba 3-4 hari tak dapat air. Kering. Dia tak boleh bangun dah, terbaring. Ya. Pengiring-pengiring, panglima-panglima tak apa semua ngiring ni kan, cari air tak jumpa. Maka Allah tunjukkan kes cerita ni, satu seorang wali sampai. Dia tanya, ahlakah hajah? Kamu ada hajat apa? Dia kata, idin syai'an minal ma', kau berilah aku air. Sikit air aku dah tak tahan. Dia nak bangun dah ni, ambil. Dia kata, kalau kau beri, aku tawar kau. Apa kau nak, minta lah. Apa kau nak, kau minta. Jadi kau bawa aku air. Besar tak besar nikmat air. Ya, Masya Allah. Lalu wali tu kata, apa? Aku nak satu. Sila minta apa dia kata. Kan? Dia kata, aku nak kerajaan kau bagi kau. Kerajaan kau bagi aku. Aku sekarang raja, kau rakyat. Tanpa pilihan raya. Tanpa poster. Ya, apa kata Harun Rashid? Ambillah, dia kata tuan. Tengok. Dengan air tuan, nikmat air. Ambillah, dia kata. Dah kalau tak ambil mati, apa jadah mati juga kan, tak ada kerajaan dah. Aku nak air sangat ni, ambillah, dia kata. Wali tu pun berdoa je. Dia bentak dengan tumit dia, pum, pancut air keluar. Pum. Ambillah, dia kata. Dia pun jalan. Dia nak kerajaan. Dia nak acang kau punya kerajaan tu boleh tukar dengan air.
Ya, baru tahu dhaif ni kita bila air tuan padamkan sikit dah bila. Ya, getak tanah, binatang tumbang, pokok layu, air kita pun jalan. Ya, buat mana manusia? Tu ya. Allah karim. Dan lagi barang siapa mengetahui akan nafsu dia bersifat dengan fana, akan binasa. Dan saya mengetahui akan Tuhannya bersifat dengan baqa. Ya, mana kita memandang sifat yang dia panggil apa? Mukhalif, menyalahi. Mukhalafah kan kita dengan Tuhan ni. Barang siapa mengetahui akan nafsu diri dia bersifat dengan hadis, mana baharu. Dan saya mengetahui ya Tuhan dia bersifat dengan qadim, mana sedia kala. Dan barang siapa bersifat dengan lawannya akan hamba dengan Tuhannya, ya. Dan barang sebagainya. Mana dia memandang akan dua sifat yang sentiasa ta'arud, dia bertentangan, tak ada sekali. Ya. Apa yang dia pandang dia? Mana terzahirlah kemuliaan sehebat-hebat kesempurnaan Tuhan, dan terserlahlah kehinaan sehina-hina di insan makhluk. Azal kata buka. Ya. Habis. Kemudian syahadan lafzul qalbi, iaitu hati, dan lafzul ruh, dan nafsu, dan lafaz akal. Itu bersamaan makna mafhum saja, bersamaan makna hakikat. Mafhum dia lama tapi hakikat sama. Oleh sebab itu menyatakan Al-Imam Al-Ghazali dengan katanya wa nahnu nubayyinu ma'nal qalbi war-ruh wan-nafs wal-aql. Kami akan nyatakan apa makna hati, al-qalb apa dia, kemudian makna ruh apa dia, dan makna nafs apa dia, dan makna akal. Ya. Insya-Allah. Nah. 3. Satu lagi. Fal awal lafzul qalb. Ya, wa huwa yutraku li ma'nayain. Ahaduhuma al-lahmu sanubariyu al-syaklul al-muda'u fi janibil aisari minas sadr wa fil batini tajwifun yaskunuhu damun aswad wa huwa manba'ur ruh wa ma'dinuha wa hadzal lahm ala hadha syakli aidan mawjudun fil bahaim wal mauta. Yang pertama lapas qalbun, qalbi itu. Ya, lapas qab lamba qalbi itu. Ini kancak tentang qalbi dia punya lah, nak kontrol. La yusammal qalb ila bitaqallub. Hati itu tak dinamakan hati dengan sebab dia cepat berbalik. Ya, dalam minhaj hati itu punya berbalik, kata Imam Ghazali, lebih laju daripada didihan air. Kita masak air jerang, kita tengok air mendidih macam mana. Laju kan? Hati kamu lagi laju, kata Imam Ghazali. Ya, kalau kita tak kejam mata kan duduk je kan, macam-macam tu. Tengok dah pergi Pahang, dah pergi Johor. Wah, tu dunia dah lawan tuan. New Zealand dia pergi. Okey, dia sampai mana? Brunei. Kata dia lawan tu, dalam dia lawan. Sekejap itu. Ya, tuk pergi dalam. Dia berhenti, dia tidur je kan. Bertidur pun sambung pula, mengigau pula. Ada nak ceritanya hati tu. Ada yang kena nak kontrol. Sebab tu disiplin sufiah dia tinggi kan. Dia tak ada babah semua nak tarik tak. Dia tarik di pangkal. Dia nak pergi khatir ke mana pergi? Dia kawal lah tu. Ya, dia kawal. Ke mana dia pergi tu? Ya, baru dia cantik. Dan itulah pak hati, itulah diitlak, diguna pakaikan diitlak dua makna. Pertama, daging. Rupanya seperti buah kayu sanubari. Ya, panjang itu kan. Hati tak macam bentuk hati tu. Ditaruh di pihak kiri dada kita. Tu hati tu belah sini. Dada kita. Hati yang dipanggil jisim. Ya. Yang kasih mana jisim yang kasar tu. Yang ni hati yang ni tu kalau lembu, kambing ada harga sekilo apa tu. Hati lembu apa sekilo. Tuan-tuan tanya orang jual kambing, jual daging tu kan. Mana tu boleh makan. Yang kita nak bukan hati yang jismani, dia nak hati yang nurani. Ya, qalbun nurani di dalam tu. Itu dipanggil hakikatul insan, hakikat diri kita dia lah. Yang bercakap tu siapa? Dia lah tu. Yang berkendak siapa dia? Yang mengarah dia. Jasad kita semua ni, luar ni, ini dipanggil apa tuan? Baju dia tuan. Baju sangkau dia je. Baju lama-lama pakai dia apa? Lusuh dia koyak, akhirnya orang buang kain buruk. Jasad lama dah pakai, dia jam aja, habis tap aja dah masuk liang lahat tu tempat dia. Habis. Adapun dia tu, hakikat insan tu, diri dia ada tak mati. Dia makhluk Tuhan jadikan, tapi dia takkan mati. Dia dikekalkan selama-lamanya. Dia yang menikmati, dia yang merasa azab, nikmat dia lah. Itulah hakikat diri kita tu. Ya. Dan dalam batin yang berlubang tempat diam darah tu, hati yang luar tu, tempat terbit roh, ya, dan tempat keluarnya
Keluar roh tadi maknanya nafas tu. Dan daging namakan hati itu rupa buah sanubari tu, hati dua tu. Kalau operation dia belah kan. Ada lagi hati macam-macam. Ada pun bagi binatang dan bagi orang mati. Yang ni ada pula pada binatang, lembu ada, ya, kerbau ada, kambing ada, ayam ada, semua ada hati kan, yang kecil. Tu. Yang ni bukan kita kena kita. Kita nak yang satu lagi tu. Wa makna tsani ialah latifatur rabbaniyah ruhaniyah. Yang ni. Yang ni kita nak tembak. Pada dalam surut yang ni pertama sekali kita tembak lelaki sini kan, latifatur rabbaniyah. Ya, dia panggil latifatul qalbi. Kita tembak dengan zikir. Dia itulah yang dipanggil nurani, jenis bangsa nur. Sebab kita nak tembak biar pancaran nur lebih terang. Mudah dia berjalan. Laha bihadzal lahma ittisalun ma wa hadhihi latifatul wahya al-alimatu billah al-mudrakah lima laisa yudrakuhu al-khayal wal waham. Wa haqiqatur ruhil insan. Inilah dia. Haqiqatur ruhil insan wa huwa al-mukhatab wa ila hadzal al-ma'na isyaratu bi qouli ta'ala inna fi zalika la dzikra liman kana lahu qalbun. Semua ada nas kan? Kitab ni Imam Ghazali punya kitab Ihya semua ada nas Quran. Siapa kata nas? Wahabi tak ada, tak pandang ayat ni. Dia cari hadis dhaif. Ni hadis dhaif. Kitab ni banyak hadis dhaif kata. Padahal nas Quran terpampang-pampang hadis tu. Dia tak tengok. Tu jahat tadi kita ni. Allah. Dan makna yang kedua itu ialah latifah rabbaniyah ruhaniyah. Yang ni lah dipanggil hakikat diri manusia. Dipanggil latifah, benda yang sir, yang dibangsakan yang lembut, bukan jisim yang kasar ya, nurani. Rabbaniyah dibangsakan kepada ketuhanan. Sebab benda ni urusan Allah Taala. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbih. Mereka bertanya kamu hakikat roh, jawab ya Muhammad serah ke Tuhan, itu hakikat Allah Taala. Yang mengetahui hakikat roh sebenar Tuhan. Ruhaniyah, yang bangsa ruhani, bukan bangsa jasmani. Yang macam jasmani yang kita nampak, boleh sentuh, boleh pegang. Ni ruhani. Ya, sebab kita ada unsur dua ni. Bila ruhani kita keluar saja, tinggallah dia menunggu beberapa perkara yang akan dilaksanakan. Dimandikan, dikapankan, disemayangkan, ditanamkan. Akhirnya duduklah dia bawah liang lahat. Tutup. Kalau gemuk gang kan, ulat cacing, senyum sikitlah, kenduri banyak besar. Enggak, dia makan jasad. Habis. Itulah jasad yang dijaga. Kadang-kadang dia jaga jasad tu sampai di kedai agama pun dia. Nak perut dia nak kenyang, kan? Nak cantik muka, nak cantik sedap-sedap. Itu semua hantar bawah jasad. Yang dia hakikat diri dia ni yang kita nak pimpin. Inilah dia. Dalam sudut ni yang kita main hakikat insan diri kita terus. Kita nak cucikan dia biar terbuka. Biar dia kenal Allah Ta'ala macam mana dia kenal asal dulu. Alastu bi rabbikum qalu bala. Ya, ketiga tu dia bersih. Tapi bila masuk di dunia dia pakai sangkau, dia macam-macam hal. Dia tertawa dengan nafsu, dia dihakalkan oleh syaitan, dia ditipu oleh dunia macam-macam. Akhirnya dia berkeladak kotor. Ini kita nak sebat balik, entak balik sikit, biar dia bersih balik. Siapa dia siapa Allah Ta'ala. Baru dia tahu, baru dia hebat. Makrifat sebenarnya Tuhan punya kenikmatan, punya kelezatan. Tak ada nikmat dalam dunia senikmat itu. Ya, wa itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim. Nikmat paling sempurna bila dikenal dan dapat berhadap kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Yang ni kita nak fokuskan, ya. Itu firman Ta'ala qul ruh min amri rabbih. Katakan olehmu ya Muhammad, roh itu sallallahu roh itu perbuatan Tuhanku dan adalah baginya berhubung daging. Roh tadi kan sanubari ni center dekat sini dan dalam alam zar, alam lain. Tapi dia mutabakarkan ni kat belah sini dengan daging kita. Jangan kita tembak sikit tembak daging. Dia tu. Bayang kita tembak ialah ruhani kita tu. Ya, qalbi ruhani kita yang sir yang dikatakan latifah rabbaniyah tu. Itu kita nak tembak dalam seluruh. Ya, supaya dia bersih. Bersih tuan-tuan tahulah. Bila bersih terbuka tuan. Ya, dia macam cermin kan ni. Ya, qalbi kita yang nurani dia macam cermin. Dia kecil pun tak apa. Mana disuruh semua nampak tuan. Ya, alam malakut, alam jabarut semua dia boleh tangkap. Alam izzah sampai kepada Lauh Mahfuz, sampai kepada Mi'raj semua dia boleh tangkap. Ya, jisim yang kecil tapi dia boleh tangkap. Dengan syarat dia bersih. Itu je. Debu dia bukan tuan, 3 inci tebal. Anak-anak tuan-tuan tak tahu tuan-tuan. Tebal tuan. Itu macam mana nak nampak tebal? Kena kikir lah tuan-tuan. Sampai dia bersih. Permata bilaurin, sebiji harga dia 100,000 lebih.
Ya, tapi kita balut dia dengan lumpur, kita baling tepi jalan. So orang tak nak ambil. Tapi bila kita ambil, kita polish balik dia, naik dia punya air, gewang dia naik, warna semua dah cukup lengkap. Dah. Itu tak duduk situ lagi, duduk dalam cermin kedai. Siap ada tulis, jatuh kira beli. Kan? Jatuh kira kena ambil. Sebab apa? Ini barang mahal. Kan jatuh dah getak kan? Risiko kena tanggung. Maknanya jatuh kira beli. Kena bayar 100 ribu lebih. Bila tu? Bila dah siap polis, dah bersih. Itulah rohani kita ni. Ulama misalkan seperti pemata bilaurin, dia layak menangkap segala awalim, alamil malakut, alamil jabarut, alamil lahut, alamil izzah, dia berlukak. Syarat dia bersih. Tu kena minyak sikit kan. Bukan kerja kecil, jangan kerja besar. Yang masuk suluk dia kata kaya, yang masuk suluk kan. Hasad. Tu hasad dengki kan. Bahaya kan orang kena hasad dengki ni. Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Hasad dengki dia makan amal kita macam api makan kayu kering. Hasanat, bukan hasanatun, hasanat jamak. Semua amal habis. Licin. Kau jihad, kau mengajar, kau berzikir, kau habis. Ini hasad yang bunyi. Ya. Siapa yang kena hasad? Di satu bidang. Ya. Anak murid dengan anak murid. Orang jual kain sama jual kain. Orang ke laut sama ke laut. Orang darat sama darat. Ya. Ustaz sama ustaz. Tok guru sama tok guru. Dia hasad. Dia tak ada mana orang laut dengan orang darat hasad. Dia yang sama bidang. Profession dia sama. Dia tengok orang lain ada. Cabut jorok, syaitan. Itu dia tak matang dengan apa? Dengan makrifat. Apa tahu makrifat kau tengok semua af'al Tuhan. Kau nak nampak mana tu ada sudut, kau tembak kau nampak dah. Kan? Kau nampak bergerak semua daripada dia. Ya. Jadi orang tu ada ilmu, tak ada apa semua. Pangkat nampak Tuhan selamat. Kita pun tenang mana af'al Tuhan. Kan? Tu keadaan nak bersih dalam. Itulah kata. Dia situ aja. Ya. Habis tu. Dan ada bagi berhubung dengan daging yang bernama hati sanubari, dan adalah hati itu bernama latifatul rabbaniyah. Latifah yang jenis seni, rabbaniyah dibangsakan pada Tuhan. Yang mengetahui akan Allah Ta'ala, dia ni. Bukan tangan kita, telinga kita, mulut tuan yang kita jaga, bukan main, bukan pergi makan, bukan dia. Yang dalam tu, dia tu, hakikat insan dia tu. Yang boleh makrifat akan Allah, dan yang mendapat ia bagi barang yang mendapat akan dia oleh khayal dan was, semua dapat. Dan hati yang bernama latifatul rabbaniyah itulah hakikat roh insan. Dialah diri manusia sebenarnya. Dan dia itulah yang dikhitab, ditujukan oleh Ta'ala dalam alam arwah dulu. Alastu bi rabbikum qalu bala. Tidakkah aku ni Tuhan kamu? Qalu ma'asyiral rusul, semua jawab bala, mana bahkan mana semua mengenal dan mengaku ketuhanan Tuhan. Tapi bila dia turun ke dunia, dia habis. Dia pasang sangkau je, Tuhan letakkan 4 musuh besar. Dunia, nafsu, syaitan, bi'ah, suasana sekeliling, habis. Dah tinggal apa? Wa qalilum min ibadiyah syakur. Yang syukur dengan Tuhan dah tinggal sikit, tuan-tuan. Daripada semua, full, semua mengaku, tiba-tiba dah tinggal sikit. Keliling kan, keliling bantai kita ni. Sebab tu maknanya kena bersih. Bersih dalam, insya-Allah dia selamat. Kalau kotor aja memang jadi mangsa. Seronok dia orang. Sebab syaitan tak berani kan. Ila ibadikal minhumul mukhlasin. Dia nak sesatkan anak Adam, tapi yang ikhlas dia tak boleh. Yang ikhlas betul tak masuk. Maka ikhlas martabat tinggi. Kadang suruh apa? Kosong hati daripada dia. Dia je tak menghadap dia je. Itu yang Syekh Abdul Qadir Jalani, dia punya slogan dia, hasbi rabbi janallah ma fi qalbi. Betul tak? Ma fi qalbi kita ghairullah. Ada kau mulut cakap tak ada dalam hatiku selain Allah. Rupa dalam dia macam-macam dalam. Duit ada, dunia ada, pangkat ada, macam-macam. Jangan ni nak jalan. Kaifa yashuku qalbun suwarul aqwan muntabi'atan bi marati. Macam mana hati kamu nak percaya sedangkan rupa makhluk, pangkat, jawatan, nama, sebutan, glamour semua tersumbat kat sini kan. Tak boleh, kena hentak balik. Ya, itu pentingnya suluk tentang zikir. Ya, masuk dipanggil ICU, maksud CCU, itu ICU. Ya, mana pemantauan lebih rapi, itu tujuan dia. Supaya cepat bersih dapatlah tajalli makrifat yang lebih terang. Itu sebenarnya kita buat proses yang telah dilalui oleh ulama-ulama sufiah, para arif billah. Benar wa ma'na sani wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa